Yang Dipertua Dewan Rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian. Kepada Rasul-Rasulnya selawat salam kehormatan. Kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilannya menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permusyawaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin ya Tuhan seluruh alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sejemput Yang Berhormat Datuk Samsu Anwar bin Haji Nasara. Datuk Seri Beka, terima kasih. Soalan saya nombor 1. Dan tahniah Barisan Nasional kerana menang besar di Sarawak. Ya, sila Imam Menteri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, kajian semula persepadanan bahagian-bahagian pilihan raya Parlimen dan Negeri yang berakhir bagi negeri-negeri Tanah Melayu dan Sabah ialah pada 21 Mac 2003. Kita kena ingat tarikh tu, 21 Mac 2003. Sehubungan dengannya, tempoh lat 8 tahun seperti yang ditetapkan di bawah perkara 113/2 Perlembagaan Persekutuan sepatutnya berakhir pada 21 Mac 2011 dan tarikh bermulanya kajian semula itu akan dikira dari tarikh tersiarnya notis yang akan diwartakan menurut Seksyen 4 Jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan. Namun pada pertengahan tahun 2011, Suruhanjaya Pilihan Raya telah membuat keputusan berdasarkan perkara 113/2 Perlembagaan Persekutuan untuk melaksanakan kajian semula persepadanan bahagian-bahagian pilihan raya Parlimen dan juga negeri bagi negeri Tanah Melayu dan Sabah dimulakan secara resmi selepas pilihan raya umum ke-13. Ini mengambil masa kira-kira tempoh kajian semula persepadanan perlu diselesaikan dalam 2 tahun. Sekiranya ianya dilaksanakan pada tahun 2011, dikhawatiri kajian akan mengganggu ataupun terganggu sekiranya pilihan raya umum berlaku dalam tempoh tersebut dan ia akan melangkaui tempoh 2 tahun yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Bagi negeri Sarawak, kajian semula persepadanan bahagian pilihan raya yang terakhir ialah pada 10 Jun 2005 dan berdasarkan peruntukan perkara 113/2 Perlembagaan Persekutuan. Dalam Perlembagaan Persekutuan, urusan kajian semula persepadanan bagi bahagian pilihan raya Parlimen dan negeri bagi negeri Sarawak hanya boleh dilaksanakan pada 10 Jun 2013, iaitu selepas cukup tempoh lat 8 tahun.
selepas siapnya urusan kajian semula persepadanan sebelum ini. Dalam melaksanakan kajian semula persepadanan bahagian-bahagian pilihan raya Parlimen dan Negeri pada kali ini, SPR telah membuat keputusan untuk menjalankan urusan kajian semula persepadanan bahagian-bahagian pilihan raya secara serentak bagi semua negeri-negeri Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Berhubung dengan cadangan yang berhormat agar kerajaan membuat tindakan untuk melarang pengosongan kursi pilihan raya dilakukan atas alasan peribadi atau tidak munasabah, Perlembagaan Persekutuan di bawah Pasal 6 Perkara 48 telah menyatakan bahawa seseorang yang meletak jawatan akan hilang kelayakan untuk bertanding selama 5 tahun bermula dari tarikh pelepasan jawatannya berkuat kuasa. Perletakan jawatan yang dimaksudkan adalah peletakan jawatan sebagai ahli Dewan Rakyat atau ahli Dewan Negara, ahli Dewan Negeri yang berdasarkan kepada peruntukan perkara 51 Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Negeri-Negeri. Oleh itu, Akta Pilihan Raya 1958 tidak dapat berbuat apa-apa kepada seseorang yang ingin meletak jawatan ikut kemahuannya, kerana ini akan bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan juga negeri. Oleh yang demikian, kerajaan merasakan undang-undang sedia ada masih sesuai untuk diteruskan untuk menghalang ahli parlimen serta ahli Dewan Undangan Negeri daripada meletak jawatan dengan alasan peribadi atau tidak munasabah, kerana ianya boleh menyebabkan kos yang tinggi kepada kerajaan. Kos yang tinggi boleh digunakan untuk tujuan lain yang lebih bermanfaat kepada rakyat, terpaksa dibelanjakan untuk tujuan pilihan raya yang berkenaan. Namun begitu, semua pandangan oleh pelbagai pihak berhubung dengan peletakan jawatan secara sengaja atau dengan niat tertentu akan dikaji oleh kerajaan dari masa ke semasa. Terima kasih, Tuan Ketua. Yang Amat Langgung. Terima kasih Datuk Entua. Terima kasih atas jawapan Datuk Menteri. Apapun dengan ada SPR, sistem demokrasi negara kita berjalan dengan baik. Tapi jangan ikut PKR lah. Suami isteri pun bertanding, tak elok sangat. Soalan saya, Datuk Menteri, apakah faktor yang diambil oleh kerajaan untuk melakukan persempadanan semula ini? Kemudian, hari ini kita dengar macam-macam persepsi buruk dibuat oleh pihak tertentu, terutama rakan-rakan kita di sebelah sana, melabelkan sistem pilihan raya SPR kita tak baguslah, 40,000 pengundi bangla lah, macam-macam lah. Apa tindakan kerajaan dalam mengenai isu ini? Kemudian, untuk memperlihatkan kredibiliti persempadanan semula yang nak kita lakukan ini, apakah ada cadangan dari kerajaan untuk mengambil pemerhati antarabangsa dalam perkara ini? Soalan saya. Tan Sri Datuk Yang Dipertua, yang pertama sekali pemerhati antarabangsa kita tidak ambil, tetapi mereka boleh meminta untuk hadir semasa proses tu berjalan. Yang ini boleh dipertimbangkan, tapi saya ingat tidak ada keperluan sebab pemerhati antarabangsa ni dia hanya hadir masa pengundian. Kita belum pernah dengar lagi masa persempadanan mereka hadir, sebab persempadanan mengambil masa 2 tahun dan pemerhati antarabangsa bukan ada kerja tetap. Mereka datang sebagai sukarelawan ataupun wakil kepada parti ataupun NGO, dan seringkali mereka hanya datang pada masa permulaan ataupun pengakhiran. Masa pilihan raya mereka hadir masa hari pengundian dan sehari sebelum hari pengundian untuk melihat bagaimana proses kempen dan juga hari pengundian. Untuk yang ni kita belum lagi bercadang untuk berbuat demikian, sebab kita tak tahu di mana keperluan kita harus adakan mereka, sebab proses ni berjalan dalam bentuk perundingan yang dibuat dengan negeri-negeri yang melibatkan perangkaan dan juga pemetaan. Dan sebahagian daripada apa yang dibincang itu termasuk dalam akta rahsia rasmi yang kalau kita langgar akta rahsia rasmi, ianya merupakan kesalahan.
urusan persempadanan semula ini seperti yang telah saya sebutkan pada masa penggulungan, tetapi telah mendapat gangguan yang luar biasa daripada kawan-kawan sebelah sana untuk menghalang daripada saya berucap menyampaikan benda ini. Tapi sekarang saya sampai sekali lagi, ya. Yang pertama sekali, persiapan awal di peringkat SPR ialah melantik 2 orang daripada pegawai Jabatan Perangkaan Perangkaan dan juga pegawai UKO, ya. Kemudian selepas kita lantik pegawai daripada Perangkaan dan pegawai UKO, kerja-kerja kita buat dan kerja-kerja kita terus buat. Selepas itu sampai ke peringkat yang kita sudah puas hati, kita akan menghadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Speaker, ya. Kita berjumpa Speaker dan juga berjumpa Perdana Menteri, dan masa itulah kita maklumkan bahawa persempadanan semula akan dibuat, dan pada besoknya kita akan warta. Selewat-lewatnya besok kita kena register, iaitu dengan melalui pameran. Kita pamerkan dalam mana-mana satu surat khabar. Jadi bermulanya surat khabar itu keluar, itulah bermulanya tarikh pendaftaran persempadanan selama 2 tahun. Selepas dipamerkan selepas sebulan, maka bantahan boleh dibuat oleh pihak kerajaan negeri, kerajaan tempatan ataupun 100 orang ahli-ahli yang tanda tangan untuk membuat bantahan. Maka semua bantahan ini akan kita tunggu sampai sebulan. Bila tempoh sebulan itu tamat, kita akan membuat kajian. Kajian itu dijangka di antara 4 bulan lebih ataupun mungkin 4 bulan kurang terpulang. Setelah siap kajian, maka kita bentang sekali lagi, dipamerkan sebulan lagi, iaitu kajian yang boleh dikatakan lengkap. Sebulan lagi dipamerkan di seluruh negara, dan lepas itu kita menunggu bantahan, dan semua bantahan ini diproses sekali lagi selama 4 bulan, 5 bulan ataupun lebih sehingga selesai. Dan bila selesai, laporan ini akan dihantar terus kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan membentangkan di Parlimen, iaitu bagi mendapat setengah, tidak kurang daripada separuh ahli Parlimen. Jadi ahli Parlimen 222, tidak kurang daripada separuh, bermakna 111 mestilah menyokong usul ini. Maka bermulalah persempadanan semula di Dewan Yang Mulia ini selepas tamat tempoh LAT 8 tahun. Di Sarawak LAT 8 tahun 2005, di Temenanjung 2003. 2003 tamatnya ialah 2011, 2005 tamatnya ialah 2013. Tapi oleh kerana kajian ini dibuat pada 2014, maka Semenanjung, Sabah, Sarawak dibuat dengan cara sentak, sekaligus. Dan kita tunggu 2 tahun. Lepas tu kalau sekiranya kita merasakan bahawa kita akan pergi pilihan raya dengan bahagian-bahagian yang baru, maka ahli Dewan Yang Mulia ini hendaklah bersatu padu, bangun, menyokong 2/3 supaya kawasan baru diwujudkan. Tapi kalau Yang Mamat tak mau bangun, maka duduklah melekat di situ sampai bila-bila dalam angka 222. Tapi kalau kita memikirkan bahawa kita bukan saja hero negara ini, banyak lagi rakyat yang perlu jadi hero, bagilah ruang kepada mereka untuk jadi wakil rakyat dan menghadiri Dewan Rakyat. Itu lebih baik. Sebab setengah daripada tuan-tuan, kadang-kadangnya pemikiran kita mungkin dah lapuk sikit, ataupun dah lama sikit, ataupun dah garang sikit, ataupun dah arrogant sikit. Jadi bagi peluang kepada anak-anak muda supaya muncul di Dewan Yang Mulia ini untuk bersama-sama, terutamanya sebuah parti yang paling banyak berjasa, Barisan Nasional. Yang Amat Seramban. Terima kasih Datuk Ketua. Selamat pagi. Datuk Ketua, pada 3 April 2012, Dewan Yang Mulia ini telah meluluskan satu laporan Jawatankuasa Pilihan Khas berhubung penambahbaikan sistem pilihan raya, di mana saya dan Kuarkerai merupakan ahli. Show yang ke-20 berkenaan dengan persempadanan bahagian pilihan raya yang seimbang. 20.2 show-nya berbunyi, Jawatankuasa mengesyorkan SPR menyemak semula jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan bertujuan memberi makna sepenuhnya kepada prinsip satu orang satu undi dan mengembalikan wajaran kawasan luar bandar ataupun rural fetish. Show 20.3 pula berbunyi,
Jawatankuasa mengesyorkan SPR menentukan satu formula yang adil dan saksama berdasarkan satu prinsip yang tetap dalam menentukan jumlah pengundi di sesuatu bahagian pilihan raya dalam satu negeri tidak berbeza dengan ketara. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, sejauh manakah SPR dan kerajaan telah melaksanakan langkah-langkah untuk memasukkan prinsip-prinsip ini dalam proses persempadanan yang akan datang? Bilakah janji ini akan ditepati? Betul. Terima kasih. Saya sudah terang dalam beberapa kali, tapi walaupun diterang sebab yang ini bahagian yang mampu kita bincang dengan lebih terbuka tanpa tutup, ialah hal pilihan raya. Tak habis. Kalau kita bincang 10 tahun pun tak habis, ya. Jadi sudah pasti oleh kerana ketidakhabisannya, maka kita akan berbincang terus. Okey, yang pertama, prinsip satu undi, ya. Satu rakyat satu undi, ya. Yang berhormat, yang ni contoh, ni contoh. Kalau sebut contoh ni salah, tak perlu diketawakan ataupun dihingar-bangar, Contoh macam satu lok satu undi, tapi satu mahfuz satu undi lain. Satu mahfuz dengan satu syahidan sama, tapi satu lok mungkin sama dengan satu kucing. Dia sama tu lain. Satu lok dengan satu linggotong lain. Linggotong matilah anak dia. Berlain. Satu side mortar berlain daripada dengan satu side. Satu. Ini bukan mampu dengar betul. Tu saya kata orang tua-tua kadang-kadang sudah balik bila keluar parlimen, belum habis cakap dah mula merapu pasal apa, tak mau dengar betul-betul. Satu insan itu kita nak satu undi, ya, tapi yang orang tua yang dimaksudkan tu YBR sendiri kot. Ada dua. Saya kalau nak kira muka dia tua. Muka saya dia lebih tua dari Syaril, Kita satu undi bukan boleh menggambarkan keadilan. Kita nak bagi keadilan kepada rakyat. Parti PKR, parti keadilan, tapi nampaknya jadi parti yang tak adil. Saya macam satu syahidan, satu mahfuz, okey. Satu sifat rasa apa okey? No problem. No, saya bagi contoh. Satu undi dia mesti didasarkan kepada latar belakang. Latar belakang ekonomi, penampatan, keluarga, hubungan, syarat-syarat untuk kita tubuh sesuatu kawasan persempadanan tu, dia mesti ada syarat-syaratnya, iaitu pengangkutan, kepadatan penduduk yang telah kita senaraikan kepada Yang Berhormat tempoh hari. Kemudian yang keduanya berhubung dengan satu undi satu penduduk. Kita juga boleh berbuat demikian berdasarkan kaum. Hak yang ni saya setuju, tapi saya tak tahu kerajaan setuju ataupun tidak. Kita ikutkan kaum. Orang-orang Cina ada 23%, mengundi sama orang Cina 23%. Orang-orang Bumiputera ada 67%, mengundi sama-sama kita 67%. Menteri faham tak orang-orang soalan tu? Nilai satu rakyat satu undi. Itu kawasan-kawasan parlimen itu lebih kurang sama pengundi dia. Bukannya Cina Melayu satu undi satu orang. Itu tak faham lah. Saya rasa Menteri tak faham prinsip satu rakyat satu undi itu. Tolong fahamkan konsep itu terlebih dahulu. Ni, ahli parlimen ni ada PhD, seorang pensyarah, cukup faham. You baru belajar basic degree. You need 2 more degree to compete me, Saya nak beritahu, kita boleh buat dua. If you want to follow Singapore model, satu undi, satu vote, tapi dia berdasarkan kaum. Untuk boleh orang-orang Melayu ada wakil. Kalau tidak, orang Melayu tidak ada wakil di Singapura. Hasil perkenangan dan kaum, dia akan dapat memberi wakil. Contohnya di Malaysia, kita ada 67% Bumiputera, 23% Cina, 8% India ataupun 7%. Kita bagi 8 lah India. 8% India, 23% Cina. Kalau kerusi di 100, mana kata Bumiputera dengan Melayu 67 kerusi. Yang Berhormat campur MCA 23 kursi. Sekarang ambil 40. Kemudian ni orang India
Orang India ambil 7-8 kursi. Sekarang ada 4. Sekarang ada 4. Patutnya orang India dapat 8 kursi. Sekarang ada 4. Orang Cina patutnya ada 23. Sekarang ada 40. Saya setuju. Kita buat satu undi, satu manusia berdasarkan kaum. 23 kursi ambil kepada semua orang Cina. 28 kursi Mana ambil ada kepada sistem orang India. demokrasi berdasarkan kaum? Salam Ni, duduk, salam. YB yang berhormat Menteri, jawab soalan. Janganlah pergi menyempang. Tentang soal kaum pula. Salam, tak ada you out of kena-mengena. order. Salam. Prinsip satu Tuan Speaker. undi, Ya. satu rakyat, satu undi. Salam Tak ada takut peraturan kena-mengena dengan yang soal kaum. Saya yang berhormat, saya ni sebenarnya bulldozer macam yang berhormat je lah. Tapi saya umur macam ni saya rasa tertib sikit. Tapi yang berhormat tak tahu berubah langsung. Yang berhormat bangkit, yang berhormat saya tahu ni sifat bulldozer. Yang bangkit hentar maya. Orang tak bagi peluang pun. Ya. Rafizi bagus Ya, Mat. dia steady ya. You pun bakal bagus, tapi kalau buat pangan ni tak bagus ya. Okey, kita ambil model Singapura. Ya. Model Singapura mudah. Yang Tuan Speaker, peraturan mesyuarat. No. Ya, Yang Ahmad. Nah dia, Q&A Speaker dah, kena tak apa bagi lah, Mat. panduan kepada menteri yang tak tahu peraturan mesyuarat, yang Ya, sudah Mat. sebut nama ahli yang berhormat berapa kali. Silalah bagi panduan Okey, sikit. okey. Bagi nasihat sedikit. Okey, Tuan Speaker, saya minta. Dia kampung lah, dia kampung. Apa ni Subang. Ya. Saya cakap pada speaker, saya tak cakap pada menteri. Saya minta Tuan Speaker Ya, ni. bagi panduan dan nasihat kepada yang Ya. berhormat menteri. Cuba lah, Mat. Subang. Tadi saya cakap pasal pandan. Okey. Saya kata pandan tu bagus, dia cerdik, dia strategis. Dia atok strategi, pengambil kali dia yang jadi ketua, orang lain jadi pengikut. Tu pandai tu. Kita boleh cakap macam itu di kedai kopi. Okey. Kita boleh Sorry. cakap macam tu di kafe. Kita di parlimen. So saya minta Tuan Speaker bagi panduan kepada menteri. Selamat. Ya. Sebentar ya, Mat. Okey. Kalau tidak, tempat ni jadi Sebentar, ya. gurauan. Kalau Ya, Mat. tidak, ya, kita minta itu saja. Siap, sebentar Okey, menteri. saya menjawab. Yang mau menteri. Sebentar, Saya menjawab, yang mau menteri sebentar. Ya. I appreciate, saya hargai teguran tu yang Mat. Tapi Mat sepatutnya bangun juga ketika Shah Alam bangun tadi. Itu pun melanggar peraturan. Ya, teruskan ya, Mat. Ni yang Muhammad ni orang lemah lembut. Bangun elok saya bagi. Tak boleh bagi masa ni, tak boleh bagi Mat. Saya tak boleh bagi dah, tak boleh. Jadi akhirnya kepada ahli yang berhormat, kita ada beberapa model untuk membolehkan kita ikut peraturan jawatankuasa pilihan raya tu. Kita ada beberapa model. You want to follow Singapore model ataupun nak ikut British model, American model, African model, Algeria, Timbuktu model, China model, India model, sekarang ni model Malaysia, orang-orang yang minoriti tapi undinya banyak. Contohnya orang Cina sikit tapi undi banyak. Orang India sikit tapi dia dapat sikit lah. Sabah Sarawak dia sikit, dia dapat sikit. Orang Melayu banyak, pecah dua. Jadi macam ni lah ya. Jadi mengikut satu undi, satu vote, satu orang satu vote, bagus. Saya sedang mengkaji dengan teliti dan hebat. Kemungkinan besar saya akan mengketengahkan supaya pengundian mengikut kaum itu lebih bagus. Menteri, supaya boleh minta benda ini akan menjadi pegangan rakyat Malaysia. Tak boleh Mat. sebab tersebut Tak boleh mencelak, tak boleh. Ya, Duduk, yang Mak kata apa? Speaker tak bagi. Jadi persepadanan semula akan diletakkan di atas asas keadilan di mana semua wakil rakyat akan dipastikan, dan saya akan pastikan supaya mereka dapat akses kepada laporan pameran yang dibuat ya. Mana-mana wakil rakyat yang tak dapat akses kepada pameran, bagi tahu, kita akan pasti mereka akan dapat akses kepada pameran. Daripada pameran itu bantahlah. Kalau sekiranya tuan-tuan nak bantah sebanyak-banyak yang tuan-tuan perhati. Lepas itu kita akan buat kajian semula, dan kajian semula akan berterusan. Selepas 2 tahun maka tamatlah kajian kita untuk penggal kali ini. Semoga yang berhormat bergembira. Tak faham? Tak faham dia?
Tak ada. Menteri tak Yang faham Mat soalan. Seremban. Ya? Yang Mat Seremban. Duduk Yang Mat. Soalan. Apa dia soalannya? Tak ada. Yang Mat cukup lah Yang Mat. Satu orang satu undi. Konsep itu memberi makna sepenuhnya kepada prinsip Mat. satu orang satu undi. Rural weightage itu tak faham. Menteri tak jawab soalan langsung. Ni, Jangan pergi merayau-rayau Ya, Mat, dekat ya, Mat. China, Seremban. dekat model UK, model apa Singapura, itu semua merayau-rayau. Jawab soalan. Ini laporan jawatan kuasa Ya, pilihan Mat. khas yang telah diluluskan di Dewan Yang Yang Mat Mulia Seremban ini. pada peringkat ni tak ada penjelasan Yang Mat. Tak ada saya ruang tak apa, untuk minta saya penjelasan. jawab. Ni, Yang Berhormat memperkenalkan model di mana orang Malaysia, satu undi. Tapi untuk nak melaksanakan sistem itu, saya nak kena ambil model-model yang diterima pakai sehingga kini. Tak, itu saja. Tapi bukan nak kata, ini rakyat Malaysia, satu undi, satu vot. Ya. Menteri boleh saya Tidak ada bantu? masalah. Soalan Yang saya boleh saya Mat bantu rasa sikit. duduk Mat. Saya Sebab pun saya nak cuba kena duduk. bantulah menteri. Duduk Yang Mat. Mungkin Nak kena bantulah mungkin bahasa menteri. Seremban ni Kasihan. terlalu Yang Mat. susah, teknikal. Apa Yang dia? boleh saya Yang tu bantu. melanggar point of order Yang Mungkin Mat. bahasa Seremban ni susah sendiri faham. Yang Mat rasa. Boleh saya bantu? Ya. Saya Rumah Subang. sebab menteri tak faham Subang. kan. Perenggan Ya, dah habis sama menteri. Saya lebih 20 poin faham tu. daripada maksud Yang Berhormat. Tapi Yang Berhormat kena faham maksud saya. Ya. Iaitu cara pelaksanaannya, biarlah cara yang disetujui oleh kerajaan. Itu dia cadangan kerajaan. Ya, dah betul. Saya ingat suruh menteri duduk Ah, lah. pokok sana Kalau tidak duduk lagi lah. banyak dia Duduk berat lah. lagi jadi serabut. Sebab waktu Parlimen Cukup, pokok sana dah salah peraturan, meluluskan Yang apa Mat. nama jawatan kuasa pilihan khas ini, Yang beliau Mat. tidak ada dalam Parlimen. Ya. Jadi lepas itu boleh Yang tak Menteri dah faham. habis Yang Mat. Soalan tambahan. Soalan Ada tambahan. Yang Mat. Ya, betul, soalan tambahan. Cukup, Itu cukup. penting. Dah cukup dah Yang Mat. Patut benarkan satu lagi soalan. Ya, Betul. cukup dah. Yang Muhammad Tuan Yang Muhammad Teluk Intan tak berada di Dewan pada ketika ini Muhammad. Untuk soalan nombor 2, seterusnya saya jemput Yang Muhammad Datuk Hasbullah bin Osman. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Dari Kampung Pahit pergi ke Kampung Besia. Soalan gerik nombor 3. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih Yang Hormat. Saya tak ada pantun walaupun 2 angka lah Yang Hormat. Bagi menjawab soalan ini Yang Hormat, ada sedikit pertanyaan yang saya tanya sendiri. Sama ada hendak menjawab berlandaskan undang-undang poka sebelum dipindah ataupun undang-undang poka yang telah dipindah. Sebabnya undang-undang poka ini walaupun telah melalui laluan parlimen ataupun the passage of parliament, iaitu Dewan Rakyat, Dewan Negara, dan ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong, undang-undang sendiri ini juga menyebut dalam undang-undang itu sendiri mengatakan akan dilaksana selepas undang-undang ini digazetkan. Jadi maknanya undang-undang ini belum digazet, dengan sendirinya undang-undang ini belum dilaksana walaupun telah dilulus oleh parlimen. Dengan sendirinya undang-undang yang masih wujud sekarang pada hari ini jam ini ialah undang-undang pencegah jenayah yang lama. Jadi saya cukup yakin bukan nak meneka Yang Berhormat bertanya soalan undang-undang yang baru. Jadi dalam undang-undang yang baru, kalau dilihat peraturan 23H mengatakan saya tidak boleh menjawab soalan-soalan hipotetikal yang memisal-misalkan kata peraturan. Jadi maknanya saya tak boleh jawab Yang Hormat. Tetapi walau bagaimanapun, untuk menghormati Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, bagi menjawab soalan A, kerajaan memandang serius sentiasa komited dalam usaha untuk mementeraskan sebarang aktiviti jenayah dalam negara, khususnya kes-kes yang melibat jenayah berat dan jenayah terancam. Berdasarkan pindaan yang telah pun dibuat terhadap Akta Pencegah Jenayah 59, terdapat beberapa peruntukan yang membolehkan pihak polis mengambil tindakan secara lebih efektif kepada penjenayah-penjenayah, khususnya untuk jenayah berat dan jenayah
terancang. Bagi contoh, pindaan POKA 2013 ini telah memperkenalkan perintah tahanan dan penggunaan electronic monitoring device ataupun dengan ringkas EMD terdapat individu yang dikenakan perintah pengawasan polis. Walau bagaimanapun, elemen-elemen hak asasi manusia tetap diambil kira dalam pindaan yang dilakukan. Yang Dipertua, Datuk Yang Tua, pindaan terhadap Akta Pencegah Jenayah ini diperkenalkan bukanlah secara mutlak mempunyai elemen tahanan tanpa bicara kerana wujudnya unsur-unsur check and balance. Ini kerana tidak lagi kuasa eksekutif menteri untuk mengeluarkan perintah pengawasan ataupun perintah tahanan. Kuasa tersebut telah pun dipindah kepada sebuah badan bebas, iaitu Lembaga Pencegah Jenayah, yang mana ahlinya dilantik oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagi menjawab soalan B, ingin saya menyatakan di Dewan Yang Mulia ini bahawa Akta Pencegah Jenayah bukanlah merupakan sebuah undang-undang yang baru. POKA telah digubal pada tahun 59 dan masih terpakai hingga hari ini dan jam ini sebagaimana yang saya sebut tadi. Walau bagaimanapun, POKA yang asal telah dipindah pada tahun 2013 dan akan diwartakan selepas ini nanti. Terima kasih, Datuk Seri Yang Dipertua. Yang Amat Gerik. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita mengetahui dengan pelaksanaan POKA, dan saya punya maksud pun selepas pindaan, kuasa eksekutif menteri telah dimansuhkan. Dengan kata lain, pelaksanaan POKA ini campur tangan daripada Yang Berhormat Menteri sudah tidak boleh. Soalan saya untuk bertanya, sejauh mana kerajaan telah melaksanakan untuk melantik ahli-ahli lembaga sehingga hari ini kita tidak nampak pengumuman daripada kerajaan untuk melantik ahli-ahli lembaga bagi menggantikan kuasa menteri, serta bolehkah kerajaan memberitahu sejauh mana tindakan daripada Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kepimpinan di peringkat polis untuk memberi kepahaman yang menyeluruh kepada anggota polis di peringkat bawah. Kerana kita melihat hari ini kadang-kadang undang-undang ini terlaksana sebenar bukan berdasar kepada peraturan, tetapi berdasar kepada kepahaman pegawai pada masa tersebut. Oleh sebab itu, saya mohon Yang Berhormat Menteri menjelaskan kedudukan tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Yang pertama, soalan Yang Berhormat bertanya, apakah tindakan yang telah diambil oleh pihak kementerian untuk melantik lembaga pencegah jenayah dan susulan berikutan daripadanya, apakah penjelasan ataupun taklimat, maklumat ataupun latihan yang bakal diberi kepada pihak polis. Jadi kalau itulah pengertian soalan tadi, bahawa Yang Hormat pertama, proses pelantikan lembaga ini memakan masa yang sedikit, Yang Hormat, oleh kerana dia melibat banyak stakeholders. Stakeholder dalam arti katanya ialah pihak Kementerian Dalam Negeri, pihak pejabat Perdana Menteri, istana. Sebab dia semua orang ini, dan juga saranan-saranan daripada Yang Berhormat sendiri. Kita masih ingat apabila undang-undang ini diperkenalkan, mula-mula dia dibawa ke sini, hanya 3 ahli lembaga yang diperkenalkan. Tetapi selepas itu atas saranan Yang Berhormat dan Parlimen ini, kita buat keputusan, ditambah lagi. Dan ada lagi selepas itu kita mengadakan sesi dialog, saya sendiri mengadakan sesi dialog dengan pihak The Bar Council. Dan kita juga mendapat maklum balas daripada mereka, mengatakan sekurang-kurangnya ada orang bebas, memang bebas daripada pihak kerajaan, dilantik oleh Duli Yang di-Pertuan Agong ke dalam. Inilah makanya ada kita sedikit tu. Jadi Kementerian Dalam Negeri, pihak polis memang tidak ada terlibat secara langsung atas pelantikan ahli
lembaga dan pihaknya sebagaimana yang ditetap di bawah undang-undang. Jadi walau bagaimanapun apabila masa pendaftaran penggazetan undang-undang ini dilaksanakan nanti, iaitu pada 1 hari bulan April ini, 2-3 hari lagi ya Mak, akan terlaksanalah undang-undang ini pada 2 hari bulan April. Kita dah pada ketika itu memberi signal yang jelas bahawa ahli lembaga telah dilantik duli yang di-Pertuan Agong, dan saya dimaklumkan termasuklah seorang peguam yang bebas daripada luar, bukan pilihan pihak KDN, bukan pilihan polis dan bukan pilihan, tapi atas seranan yang berhormat dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, latihan kepada polis. Saya telah berbincang dengan pihak polis, beritahu dengan pihak polis, undang-undang pencegah jenayah is the last resort. Undang-undang yang wujud iaitu Criminal Procedure Code dan Penal Code dan undang-undang lain akan kita tekankan penggunaannya hinggalah undang-undang ini berhadapan dengan satu masalah yang tidak boleh diatasi secara prosedur undang-undang biasa, barulah undang-undang pencegah jenayah ini dilaksanakan. Dan insya-Allah kita akan susul lagi soalan latihan kepada pihak penyelidik polis ataupun investigating officers dalam PDRM. Terima kasih Datuk Yang Tua. Mas Subang, tapi Subang ada soalan nombor 8 ya Rahmat. Tak apa, yang Mas Subang ya. Terima kasih Tuan Speaker memberi peluang tu. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan, dan daripada jawapan itu kita dapat gambaran yang jelas. Secara ringkas, lepas pindaan yang kita buat pada Akta Pencegahan Jenayah belum dilaksanakan lah skema yang dimasuk selepas pindaan. Soalan saya adalah berkenaan dengan langkah-langkah pengurangan untuk kurangkan kadar jenayah, dan dalam perbahasan masa pindaan itu dilulus di Dewan Mulia ini, walaupun dibangkang oleh pihak pembangkang dan Pakatan Rakyat, adalah jelas pada masa itu apa yang perlu dibuat oleh pihak kementerian dan termasuk PDRM dan semua agensi lainnya ialah dengan izin redeployment anggota polis kepada satu nisbah yang lebih munasabah. Kita masih dapati di merata tempat di mana kadar jenayah ialah tinggi, khususnya di kawasan bandar, Lembah Kelang dan beberapa tempat lain, nisbah anggota polis kepada penduduk ialah masih sangat tinggi. Contoh daripada kawasan saya sendiri di Kota Damansara sebagai contoh, nisbah sampai sekarang adalah di dalam lingkungan 2,000 sampai 3,000 penduduk kepada satu anggota polis, satu nisbah yang memang tak munasabah untuk mereka buat kerja. Nisbah yang disyorkan adalah lebih kurang 250 penduduk kepada seorang anggota polis. Jadi saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, apakah langkah-langkah spesifik yang telah dibuat oleh pihak kementerian dan juga pihak PDRM untuk pastikan nisbah penduduk pada polis di tempat-tempat di mana ada kadar jenayah tinggi telah ditangani, dan apakah rancangan untuk masa jangka pendek ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Datuk Seri Yang Tua. Saya juga mendengar daripada Yang Berhormat Bintulu press conference Yang Berhormat berhubung dengan jenayah ni. Jadi saya jawab masuk dengan Subang. Yang Berhormat Subang bertanya soalan fakta jenayah. Yang kedua soalan nisbah anggota polis. Sebenarnya kerajaan mempunyai rangka peraturan untuk mengkaji soalan nisbah polis ini. Dia tidak tertakluk kepada satu fakta yang apa dikatakan Interpol punya fakta, iaitu 250 kepada satu polis. Fakta ini bahkan Interpol sendiri tidak berani nak mengesahkan secara rasmi apabila ditanya berkali-kali
bahawa inilah nisbah yang sesuai. Mungkin sesuai daripada satu sudut urban, highly urbanized community, tapi mungkin tidak sesuai dalam situasi negara-negara yang mungkin masih membangun. Saya menjawab juga memandang dan melihat saranan daripada Jawatankuasa Suruhanjaya Diraja 2004 dan 2005 yang menyarankan kita mengambil anggota polis 4,000 dalam setiap tahun. Ini kita laksanakan. Dan juga dalam masa yang sama, Datuk Yang Ketua, kita ada 1,500 anggaran polis yang retire ataupun bersara tiap-tiap tahun. Baru-baru ini Perdana Menteri telah mengarahkan supaya mengambil kira mereka yang bersara, mereka yang kena buang kerja, mereka yang berhenti kerja, diambil kira untuk memenuhi kehendak yang disebut oleh dalam Suruhanjaya ini. InsyaAllah kalau ini sudah kita lihat dan kita dapat arahan, JPA dan pihak keuangan akan memberi sumber keuangan kepada kita, kita akan boleh berupaya melatih polis sebanyak itu tiap-tiap tahun untuk memenuhi apa yang Yang Berhormat kata masih ada nampaknya kekurangan anggota-anggota di satu-satu tempat yang tertentu. Dalam masa yang sama, Datuk Yang Ketua, kita melaksanakan apa dikatakan Blue Ocean Strategy supaya kita bekerjasama dengan tentera, dengan rela, dengan JPAM dan juga pihak-pihak anggota majlis bandaran untuk menjalankan kerja pencegah jenayah dengan polis tambahan di seluruh negara. Jadi perkara ini masih diambil tindakan. Yang Berhormat, berilah kita peluang sedikit lagi selepas arahan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri supaya kita mengambil kira semua turnover yang lain tu, yang keluar tu, iaitu pencen, bersara, berhenti dan dibuang kerja. Ini kita ambil kira dan kita insya-Allah akan dapat mencapai matlamat yang dikehendaki oleh Suruhanjaya itu. Terima kasih. Ya, Bintulu. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Datuk Yang Ketua, tadi kita tengah Yang Berhormat Timbalan Menteri jawab ini POKA tidak boleh lagi dilaksanakan pasal belum lagi digazet. Jadi ini POKA ini memang atas ini yang mustahil. Rakyat tunggu menunggu, polis pun tunggu menunggu. Jadi saya punya soalan tambahan ini, bila ini POKA boleh dapat dilaksanakan? Jadi Menteri Yang Berhormat Menteri pun tadi kata sudah nampak saya punya tadi di press itu rakyat sudah tanya, media pun sudah tanya. Saya haraplah Yang Berhormat Timbalan Menteri faham masalah di kawasan saya. Bilalah ini saya mau tanya, bilalah ini POKA boleh dilaksanakan, macam mana kita boleh dapat mencepatkan melaksanakan ini POKA di negara kita? Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Sebelum kita melaksanakan undang-undang POKA ini, Datuk Yang Ketua, kita juga telah memberi taklimat dan beri panduan kepada pihak penjara supaya mereka yang ditahan dalam POKA ini nanti akan diberi latihan, diberi counselling dan berbagai lagi. Dan dalam masa yang sama juga kita memberi latihan kepada pihak polis bagaimana yang dikehendaki oleh tu. Itulah masa tu banyak sebab-sebab yang mengapa perkara ini jadi terlambat sedikit. Tapi insya-Allah Yang Amat, dengan jelas saya sebut sini, pada 1 hari bulan April POKA akan digazet dan akan take effect dengan izin Datuk Yang Ketua. Pada 2 hari bulan April undang-undang ini akan dilaksanakan. April ini 2014. April 2014 undang-undang ini untuk maklumat Yang Berhormat juga bersama dengan undang-undang second hand good yang dipanjangkan Sarawak pada beberapa tahun lepas akan juga didaftar di gazet bersama pada hari yang sama 1 April. Dan mana pihak-pihak yang nak beli second hand untuk menangani masalah kehilangan pencurian wayar besi
manhole punya cover dan sebagainya itu akan digazet di Sarawak dan juga di Sabah, dan ini undang-undang juga tidak kurang pentingnya dengan pokernya. Terima kasih Tuan-Tuan. Sejemput Yang Berhormat Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Seri Speaker, soalan saya nombor 4. Terima kasih. Ya, sila Yang Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Datuk Yang Dipertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, industri maritim memainkan peranan penting dalam pembangunan sosioekonomi sesebuah negara. Industri maritim negara menjadi titik perhubungan bagi aktiviti perdagangan di antara rangkaian pengangkutan laut dan darat dan merupakan platform penting dalam rangkaian logistik. Kerajaan telah mengambil langkah-langkah dengan memperkasakan kerjaya sektor maritim dan secara tidak langsung dapat menarik minat belia-belia untuk menceburi industri maritim khususnya bidang perkapalan. Antara langkah-langkah yang diambil, Jabatan Laut Malaysia telah mengiktiraf kursus Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers dengan izin STCW di 34 buah institut latihan maritim di seluruh Malaysia. Institut latihan ini antara lain menawarkan kursus latihan untuk pelaut di peringkat pelaut am sehingga ke peringkat pegawai. Jabatan Laut Malaysia giat melaksanakan program kesedaran mengenai kerjaya pelaut kepada masyarakat umum melalui media sosial, kempen kesedaran dan taklimat kerjaya. Dalam hubungan ini, taklimat kerjaya giat dijalankan di sekolah-sekolah menengah di seluruh Malaysia sejak tahun 2010 untuk mendedahkan kepada generasi baru untuk menceburi industri maritim. Untuk makluman, pada tahun 2013 saja ianya melibatkan 17 buah sekolah menengah dengan kehadiran 2,171 pelajar. Jabatan Laut Malaysia juga menyediakan platform perantaraan di antara pelaut dan syarikat perkapalan melalui modul Job Seeker. Kemudahan ini diberikan secara percuma dan hanya kepada pelaut-pelaut tempatan. Di samping itu, dalam usaha untuk melahirkan lebih ramai pelaut tempatan di peringkat pegawai pula, Jabatan Laut Malaysia telah memberi tawaran beasiswa kepada pelaut-pelaut Malaysia yang sedang berkhidmat untuk meningkatkan taraf kompetensi mereka di peringkat pegawai. Bermula daripada tahun 2010 sehingga 2014, seramai 53 orang pelaut telah memperolehi beasiswa ini. Terima kasih. Yang Hormat Kuala Langat. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Timbalan Menteri, mendengar jawapan tadi dengan khusyuk dan tawaduk, dapat saya rungkaikan. Pedang nak kena dengar ni. Masih lagi kedapatan 43,000 pelaut asing yang didaftarkan di bawah Jabatan Tenaga Jabatan Laut yang perlu diisi oleh pelaut tempatan, yang pada ketika ini pelaut tempatan hanya berkisarkan dalam sekitar 49,000 orang. Seperti mana yang diketahui, seperti mana dilaporkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Laut Datuk Ahmad Osman, mengatakan dengan jelas bahawa pengisian ini amat terdesak. Tak kala 90% pengangkutan keperluan digunakan di dalam seluruh dunia, pelaut hanya berjumlah 1.5 juta. Peranan kementerian amat penting untuk mewujudkan, untuk menarik minat anak muda untuk menyertai remaritim ini. Makanya demikian, walaupun menteri mengatakan dengan jelas hanya 17 buah sekolah saja yang sekarang ini diberikan taklimat kerjaya, yang menteri cakap tadi 17 untuk melengkapkan 43,000 itu dikira tidak munasabah. Jadi saya menganggap bahawa sesuatu perlu dilakukan. Dengan ini soalan saya,
Adakah kementerian bersedia untuk mencadangkan kepada Kementerian Pelajaran menjadikan subjek pendidikan maritim di peringkat sekolah menengah sebagai subjek tambahan dalam perkara pengetahuan asas demi untuk menarik minat anak muda ke lapangan ini dan mengurangkan kepadatan untuk bergantung kepada pengambilan pekerja asing. Mohon jawapan yang bernas. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Langat. Mengenai sekolah yang saya sebutkan tadi itu hanya pada 2013. Pada 2010 10 sekolah menengah telah diberi pendedahan. 2011 9 buah sekolah, pada 2012 14 sekolah, dan pada tahun ini 2 sekolah. Dan kita kerajaan ada peruntukan lebih kurang RM400,000 setiap tahun untuk pembangunan modal insan pelaut, termasuk dalam kempen pendedahan ini. Dalam konteks hari ini Jabatan Laut belum mempunyai satu program di peringkat sekolah menengah, tapi setakat memberi pendedahan taklimat. Walau bagaimanapun kita di peringkat kerajaan, kita ada lebih kurang 11 institusi kerajaan yang melibatkan Politeknik Engku Umar, Universiti Malaysia Terengganu, Sarawak Maritime Academy, Pusat Latihan Gerakan Polis, Akademi Kastam, Institut Perikanan, Institut Latihan Pentadbiran Pengurusan Pengangkutan Laut di Pelabuhan Kelang, Pusat Latihan Gerakan Polis Marin, Kapal Diraja Pelanduk, Kapal Diraja Sultan Idris, dan juga Pusat Pendidikan dan Latihan Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah oleh APMM. Dan ini merupakan agensi-agensi kerajaan yang terlibat, institut kerajaan yang terlibat dalam membangunkan pelaut-pelaut di negara kita. Untuk makluman, di dalam negara kita mempunyai lebih kurang 45,443 pelaut tempatan yang berdaftar, dan dianya melibatkan yang bekerja di kapal Malaysia dan juga di kapal-kapal antarabangsa. Jadi dengan pendekatan ini memang kita tiap-tiap tahun hampir lebih kurang 10,000 pelajar-pelajar yang kita hasilkan daripada 34 institusi yang saya sebutkan keseluruhan tadi. Terima kasih. Ahmad Kinabatangan. Terima kasih Tuan. Yang Berhormat, mungkin Berhormat sedar bahawa industri maritim ini memang mempunyai pasaran yang terbuka. Ini bermakna perlu ada cadangan yang lebih konkret ke arah bagaimana untuk kita melahirkan modal insan maritim pada masa depan. Tetapi dengan peruntukan RM400,000, rasa saya kementerian ini tidak mempunyai komitmen yang tinggi untuk melahirkan pelaut-pelaut kita. Sebab dulu kalau kita tengok sejarah, tetapi sejarah ini tidak akan membentuk masa depan sebuah negara rupanya. Ramai rakyat Malaysia ini yang gemar ke laut. Mereka menjadi pelaut yang terhebat, tersuhur di antero Asia Tenggara ini. Tetapi hari ini kita punya nakhoda kapal melukai ikan laut dalam pun daripada Thailand, daripada Vietnam. Justru itu peluang yang seharusnya diangkat oleh anak Malaysia ini telah dirampas oleh orang lain disebabkan kita tidak ada komitmen ke arah mempertingkatkan bagaimana penguasaan industri maritim ini boleh dipasarkan kepada pasaran antarabangsa. Soalan saya, apakah kementerian ini benar-benar komited dan menambah peruntukan untuk melahirkan beribu-ribu pelajar kita untuk bergiat dalam industri maritim ini pada masa-masa akan datang. Terima kasih. Yang Amat Datuk Yang Dipertua, mengenai belia-belia Malaysia, seperti saya sebutkan tadi, setiap tahun kita melatih
di lebih kurang 34 institusi. Walau bagaimanapun memang kerjaya pelaut ini walaupun mempunyai potensi pendapatan yang tinggi, kita dapati bahawa belia-belia di negara kita kurang berminat untuk menjadi pelaut, kerana kerjaya pelaut ini merupakan satu kerjaya yang mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman begitu lama, berbulan-bulan, kadang-kadang melebihi 3-4 bulan. Jadi oleh kerana nampak gaya sekarang belia-belia kita ni kurang berminat untuk berjauhan dengan keluarga, dan ramai juga di kalangan ibu bapa tidak menggalakkan anak-anak untuk berjauhan daripada keluarga mereka, dan ini merupakan satu halangan untuk kita meningkatkan bilangan pelaut-pelaut di negara kita. Walau bagaimanapun mengenai peruntukan tadi, pihak kerajaan senantiasa membuat kajian semula sekiranya mendapat minat yang ramai daripada kalangan belia-belia kita. Dan sebagai bukti, memang hari ini terdapat banyak institusi maritim ini mengalami kekurangan pelajar, kerana untuk mendapat tarikan daripada belia-belia ini mereka agak sukar. Jadi ini merupakan satu hurdle, halangan yang dihadapi oleh institusi-institusi maritim di negara kita. Sejumpa Yang Berhormat Datuk Wee Jack Seng. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan nombor 5. Ya, sila Pak Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Sebelum saya menjawab soalan nombor 5, izinkan saya mengalu-alukan Presiden Majlis Belia Malaysia dan rombongannya ke Dewan Yang Mulia ini. Selamat datang. Untuk makluman ahli yang berhormat, berdasarkan kajian kebolehpasaran graduan IKBN yang telah dijalankan pada tahun 2013 ke atas 1,489 orang graduan selepas lepasan IKBN, dan 2012 mendapati bahawa seramai 935 orang atau 63% telah mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 hingga 12 bulan. Lepasan yang menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi berjumlah 306 orang atau 20%, dan peratusan lepasan yang sedang mencari pekerjaan bagi tempoh tersebut adalah sebanyak 17% bersama dengan 248 orang. Nilai kebolehpasaran bagi graduan IKBN diukur berdasarkan bilangan graduan yang bekerja serta sedang menyambung pengajian. Hasil kajian kebolehpasaran ini membuktikan bahawa graduan lepasan IKBN memiliki kemahiran yang bertepatan dengan kehendak industri dan pasaran kerja semasa. Pada masa hadapan, kajian kebolehpasaran juga akan menjalankan kajian secara kualitatif untuk mengukur kebolehpasaran graduan IKBN selaras dengan plan pembangunan IKBN yang sedang dijalankan pada waktu ini. Tuan Yang Dipertua, bagi tujuan memperkasakan institusi IKBN melalui peruntukan yang diterima dalam bajet 2014, Kementerian telah merancang pelaksanaan 2 shift ataupun double shift dengan izin dalam pelbagai bidang latihan di IKBN sebagai usaha untuk memberi lebih banyak peluang latihan kemahiran kepada belia di samping dapat mengoptimkan kapasiti IKBN sedia ada. Pelaksanaan ini akan bermula secara berperingkat mulai tahun 2014, di mana penambahan enrolment pelajar daripada 10,000 masa ini meningkat kepada 15,000 orang dengan pertambahan seramai 5,000 orang pelajar menjelang 2016. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Tanjung Piai. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Walaupun dalam jawapannya mengatakan ada peningkatan untuk pengambilan, tetapi saya dapati bahawa setiap kali permohonan sesi pengambilan pelajar begitu banyak sekali yang mereka gagal untuk dapat kemasukan dalam IKBN kerana mungkin pendapatannya terhad. Jadi saya ingin tahu, adakah KBS
mempunyai perancangan tambahan atau program-program tambahan untuk mereka atau pelajar yang berminat mengikut kursus latihan kemahiran selain daripada di IKBN. Selain daripada itu, saya juga ingin tahu apakah kriteria yang ditentukan atau sistem pemantauan yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa kursus yang ditawarkan oleh IKBN adalah berkualiti. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Seperti mana saya sebut dalam Dewan Yang Mulia ini, dengan adanya tambahan bajet 200 juta melalui bajet 2014, kita dalam usaha menambahkan pelajar daripada 10,000 ke 15,000. Saya setuju dengan kenyataan Yang Ahli yang berhormat. Kita tidak boleh menerima semua memandangkan sambutan yang begitu baik, khususnya daripada kalangan belia. Walau bagaimanapun, kerajaan telah membuat usaha-usaha untuk meningkatkan pengambilan daripada 10,000 ke 15,000 dengan bajet yang sedia ada. Yang kedua, mengenai program-program yang dijalankan oleh IKBN, hampir semua program adalah diiktirafkan oleh beberapa agensi di peringkat negara dan antarabangsa seperti UTM, SKM, dan juga Persetujuan Antarabangsa CTN Guides, Persetujuan Antarabangsa AWS ataupun American Welding Society dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Yang Amat Kopong. Untuk soalan tambahan, apakah dasar yang sebenarnya mengenai kemahiran belia dari segi jumlah pekerja di Malaysia, dan juga apakah bilangan yang diharapkan daripada institusi-institusi awam dan juga institusi swasta? Tuan Yang di-Pertua, soalan yang cukup luas, tetapi kita melihat kedudukan sebenar, perkara ini harus ditangani dengan baik dan segera, di mana hampir sebahagian besar adalah terdiri daripada golongan belia di negara ini. Hampir separuh adalah golongan belia di negara ini. Dan kita lihat satu suasana golongan belia akan menentukan masa depan negara dalam masa 10 hingga 15 tahun yang akan datang. Dan hari ini kita lihat masalah yang besar di mana negara akan menjadi negara berpendapatan tinggi dalam masa 6 tahun yang akan datang. Di mana sekiranya mengikut dengan pemberian BRIM, sekiranya mereka yang menerima pendapatan kurang daripada 3,000, mungkin negara ini tidak akan jadi relevan dari segi kedudukan. Maka satu rancangan khas harus diambil. Kita lihat betul suasana di mana hampir 3 juta pekerja asing, mereka telah mengambil alih peluang-peluang pekerjaan di peringkat bawah yang sebelum ni dimiliki oleh mereka yang kurang berpendidikan ataupun drop out dengan izin. Maka sekiranya kita gagal mengambil satu rancangan khas untuk menambah baik ataupun menambahkan gaya hidup, cara hidup golongan belia ini, mungkin kita akan mengambil kira perkembangan ataupun pembangunan negara ASEAN, mungkin beratus-ratus ribu akan berhijrah ke negara lain golongan belia. Maka IKBN memainkan peranan yang cukup penting untuk melatih belia-belia ini supaya mereka memiliki peluang-peluang pekerjaan sedia ada dengan pakatan sepadu ataupun integrated approach melalui institusi-institusi sedia ada. Sekian, terima kasih. Jemput Yang Muhammad Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hospital Shah Alam isu lama. Asalnya 2 tahun, dah jadi 6. Wahai Menteri Kerja Raya, harap jawab soalan nombor 6. Ya, silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam di atas soalan dikemukakan. Untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga hari ini iaitu 31 Mac 2014, projek pembina Hospital Shah Alam Selangor telah mencatatkan kemajuan siap 100% untuk skop struktur fizikal bangunan dan 86% untuk skop komponen peralatan, iaitu melibatkan pembelian
pemasangan dan pengujian peralatan hospital. Berdasarkan tempoh kontrak semasa, projek membina Hospital Shah Alam dijangka akan siap sepenuhnya pada 24 September 2014. Jumlah keseluruhan kos projek yang terlibat setakat ini ialah sebanyak 550.8 juta, di mana daripada jumlah tersebut sebanyak 410.8 juta ialah untuk kos kontrak semasa dan 140 juta lagi untuk yang lagi melibatkan bayaran kos kontrak terdahulu yang telah ditamatkan pada bulan September 2010. Sekian, terima kasih. Ya Ahmad, Shalom. Terima kasih Tuan Speaker. Saya rasa semua wakil rakyat dalam parlimen ni pun naik letih dengar soalan tentang Hospital Shah Alam. Sejak 2008 sampai sekarang, soalan saya hampir tiap-tiap tahun saya timbulkan. Dan amat malang masih lagi belum siap walaupun dijangka akan siap pada 24 September 2014. Saya nak tanya Menteri, tapi malangnya Menteri tak hadir. Dia janji nak bawa saya lawatan tapak, tapi akhirnya dia tak bawa saya, dia bawa Tanjung Garang. Sedangkan hospital itu di Shah Alam. Saya nak tanya kenapa saya tak dibawa untuk melawat tapak. Saya ahli parlimen Shah Alam. Hospitalnya di Shah Alam. Yang dibincang kat luar je lah. Dan saya nak tanya juga, adakah ini satu perkara yang biasa bagi Kementerian Kerja Raya? Projek yang 2 tahun akhirnya makan masa 6 tahun. Yang sepatutnya 480 juta menjadi 550 juta. Apa puncanya? Siapa perlu dipertanggungjawabkan? 70 juta duit rakyat telah dibazirkan. Dan bagaimana pihak kementerian nak tentukan peristiwa yang seperti ini tidak akan berulang, walaupun ianya merupakan satu kebiasaan di bawah pentadbiran Barisan Nasional. Banyak soalan tu, tapi hanya satu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan yang dikemukakan. Izinkan saya untuk menjawab Yang Berhormat. Terlebih dahulu saya ingin menyatakan bahawa Yang Berhormat mengikut rekod saya sudah bertanya soalan ini 8 kali. Saya melihat ini sebagai keprihatinan Yang Berhormat. Ya, saya ingat keprihatinan secara ikhlas untuk melihat pembinaan hospital Shah Alam ini dapat dilaksanakan. Alhamdulillah. Dan untuk menjawab kepada soalan Yang Berhormat mengenai lawatan tersebut, memang benar kita terpaksa menangguhkan sebanyak 2 kali lawatan tersebut di atas sebab yang tidak dielakkan Yang Berhormat. Tapi saya mendapat komitmen Yang Berhormat Menteri, sekiranya selepas ini Yang Berhormat ingin melawat Hospital Shah Alam, kita akan aturkan. Sekiranya Yang Berhormat Menteri ada komitmen, saya sendiri boleh ya bersama-sama dengan Yang Berhormat untuk membuat lawatan. Kita tak ada menyembunyikan apa-apa Yang Berhormat ya. Kita tidak ada menyembunyikan. This is my floor Yang Berhormat. Izinkan saya untuk menjawab soalan Yang Berhormat banyak. Jadi saya kena bagi tahu rakyat ni. Saya tak nak rakyat terpesong dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi. Yang Berhormat, untuk menjawab kepada beberapa persoalan ya, biarlah saya menjawab secara ringkas. Yang Berhormat, kos yang terlibat pada awalnya pembinaan hospital ini adalah sebanyak 482.600.000 Yang Berhormat ya. Tapi seperti Yang Berhormat ketahui, disebabkan oleh kegagalan pihak kontraktor pertama, ianya terpaksa ya dimuktamadkan kerana atas sebab-sebab tidak ada ya progres kerja dilaksanakan. Dan pada tahun
tahun pada 19 Oktober pada 10 Oktober cadangan pelantikan kontraktor baru telah dilaksanakan, dan untuk pengetahuan yang berhormat, kos yang berlaku iaitu 550 juta itu disebabkan oleh penambatan kontrak, dan hanya 140 juta telah diberikan ataupun di award kepada kontraktor pertama berdasarkan progres kerja iaitu 27%, dan baki kontrak yang belum dilaksanakan adalah sebanyak 352 juta, berhormat. Jadi perbezaan kos kontrak asal dan kos tender semula hanya 58 juta, yang berhormat, bukan 70 juta seperti yang dikatakan oleh yang berhormat. Dan untuk pengetahuan yang berhormat, pihak kementerian telah mengambil tindakan, dan izinkan saya Datuk Seri Yang di-Pertua untuk menyatakan di sini bahawa pihak cawangan kontrak ukur bahan telah menyediakan final account statement dengan izin untuk jumlah yang akan dituntut semula oleh kerajaan ke atas kontraktor yang pertama tadi, yang berhormat. Dan pada masa yang sama, seperti yang juga yang berhormat ketahui, pihak kontraktor asal juga telah mengambil tindakan undang-undang terhadap kerajaan, dan perkara ini sedang disemak oleh Jabatan Peguam Negara. So jangan katakan tidak ada tindakan, yang berhormat, ada tindakan. Kita akan pastikan kita mengambil tindakan yang sewajarnya mengikut dasar perundangan yang sedia ada. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Dah, giliran Titi Wangsa dah, Muhammad. Ya, Titi Wangsa. Ya. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya nak tahu dalam proses kita membina hospital ini, lazimnya berapakah jangka masa yang diperlukan untuk membina sesebuah hospital, contoh saiz hospital yang Shah Alam ini? Ini adalah kerana ini bukan merupakan salah hospital yang pertama. Kita telah bina hospital ini hampir seluruh negara. Tetapi kita sentiasa berdepan dengan masalah kelewatan ini. Kontrak yang bermula daripada 482 juta, akhirnya selepas 8 tahun jadi 550 juta. Jadi saya nak tahu, adakah kelewatan kerajaan membayar kontraktor-kontraktor ini merupakan salah satu sebab kenapa banyak kontraktor tidak boleh menyiapkan projek-projek mereka dengan masa yang telah ditetapkan, ataupun kerana JKR salah buat estimate terhadap kos apabila membuat untuk membuat tender kepada kontraktor-kontraktor tersebut. Sekian. Terima kasih kepada soalan yang berhormat Titi Wangsa, dan izinkan saya juga menerangkan di sini sekaligus untuk menjawab persoalan yang telah dibangkitkan semula oleh yang berhormat Shah Alam. Yang berhormat, selalunya jangka masa yang diperlukan untuk pembinaan hospital yang mempunyai jumlah katil yang 300 hingga 500 adalah selama 3 tahun. Ini adalah tempoh yang selalunya diberikan. Namun jika berlaku kelewatan, dan pihak kementerian akan memberikan tempoh lanjutan, dan tetapi sekiranya dalam tempoh lanjutan juga tidak dapat pihak kontraktor tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan masalah-masalah yang berbangkit, kita selalunya akan mengambil tindakan untuk memuktamadkan satu-satu kontrak dan menjurus kepada permasalahan yang berlaku di Hospital Shah Alam. Beberapa surat amaran telah diberikan, dan walaupun dengan pelbagai nasihat dan amaran telah diberikan kepada pihak kontraktor, kita melihat tidak ada kesungguhan yang ditunjukkan oleh pihak kontraktor untuk meneruskan projek tersebut. Oleh daripada itulah pada 10 hari bulan Oktober 2011 kontrak untuk tender semula untuk pelantikan kontraktor penyiap telah dilakukan oleh pihak JKR, dan jumlah asal kontrak adalah sebanyak 410 juta, mengambil kira
mengambil kira beberapa perkara termasuklah beberapa spesifikasi yang perlu ditambah disebabkan oleh faktor-faktor seperti kos baru yang diperlukan, termasuklah untuk pembayaran performance bond, insurance, design dan documentation dengan izin, rectification works dengan izin, kenaikan, mengambil kira juga isu kenaikan harga medical dan juga non-medical equipment yang berlaku, dan tambahan skop baru yang diberikan oleh pihak KKM yang berhormat. Oleh daripada itulah terdapat peningkatan, dan sekiranya kita melihat kepada projek yang ditender semula 410 juta ditambah dengan 140 juta yang telah dibayar kepada kontraktor asal, itu ya jumlahnya menjadikan jumlah secara total 550 juta untuk kos ini. Untuk kontrak yang kedua saya ingin menekankan sekali lagi, bukannya 550 juta tetapi 410 juta. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Sejemput dengan Muhammad Datuk Jumaat bin Idris. 410 juta campur 140 jadi 550. Akhirnya 70 juta Kerajaan Barisan Nasional membazir. Janganlah panjang cerita. Terima kasih Timbalan Speaker. Soalan saya nombor 7. Ya, sila Imam Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Sepanggar yang menanyakan soalan. Datuk Seri Yang Di-Pertua, saya memohon untuk pertanyaan ini dijawab bersekali dengan pertanyaan Yang Berhormat Tenom pada 8 April 2014, kerana ia menyentuh perkara yang sama, iaitu isu-isu berkaitan aktiviti mencuri talian Wi-Fi. Ya, sila Imam. Terima kasih. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, mencuri talian Wi-Fi dan menghasilkan, memasang, mengguna, mengimport, menjual, membekal, memberi sewa, mempunyai kawalan atau memiliki mana-mana kelengkapan, peranti atau radas yang berfungsi mencuri talian Wi-Fi seperti Wi-Fi booster atau Wi-Fi cracker adalah merupakan satu kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat juga, Wi-Fi booster ataupun Wi-Fi cracker adalah merupakan satu gadget untuk menguatkan PC ataupun laptop bagi menarik signal Wi-Fi sehingga 1 hingga 3 km untuk kawasan yang terbuka. Bagi tahun 2012 dan 2013 sahaja, pihak kementerian melalui SKMM, iaitu agensi di bawahnya, telah menerima dan menyiasat sebanyak 6 aduan mengenai pembekalan atau penjualan kelengkapan peranti atau radas yang berfungsi mencuri talian Wi-Fi. Daripada jumlah aduan tersebut, sebanyak 3 kes telah pun didakwa dan dijatuhkan hukuman oleh mahkamah kerana didapati bersalah kerana membekal atau menjual kelengkapan peranti atau radas yang berfungsi mencuri talian Wi-Fi. Bagi menangani isu kecurian talian Wi-Fi ini, pihak SKMM bekerjasama dengan Badan Pemerakuan iaitu SIRIM QAS International Sdn Bhd, iaitu sebuah agensi di bawah MOSTI yang telah dilantik oleh pihak SKMM dalam menjalankan aktiviti pemantauan pemasaran ataupun market surveillance dengan izin secara berkala di seluruh negara bagi mengesan kewujudan kelengkapan peranti atau radas yang berfungsi mencuri talian Wi-Fi ini. Selain menjalankan aktiviti pemantauan pemasaran, pihak SKMM bersama-sama SIRIM turut menganjurkan taklimat-taklimat kesedaran mengenai kelengkapan ataupun peranti komunikasi kepada pihak awam, para pemegang lesen dan agensi-agensi penguatkuasa undang-undang yang lain. Dalam masa yang sama, para pengguna juga adalah dinasihatkan untuk memastikan kata laluan ataupun password dengan izin yang digunakan adalah benar-benar kukuh, yang sukar untuk diceroboh dan disimpan dengan selamat. Terima kasih. Terima kasih, Sepanggar. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya begitu heran di kawasan Sepanggar yang duduknya dalam Bandaraya Kota Kinabalu,
capaian masih begitu rendah, lemah, khususnya di kawasan sekitar Wan Sulaman. Apakah kementerian tidak menyiasat kemungkinan di kawasan ini banyak berlaku kes-kes kecurian Wi-Fi, memandangkan kawasan masyarakat bandar ini yang akses kepada berbagai-bagai device yang dijual secara rampant di pasaran? Terima kasih Yang Berhormat Sepanggar. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, sebenarnya pihak kementerian melalui SKMM seperti yang saya maklumkan tadi, kita telah mengambil tindakan yang berdasarkan kepada aduan yang telah diberi kepada pihak SKMM. Beberapa tindakan telah pun dikenakan, dan sebenarnya dari segi isu masalah internet ni bukan sahaja dari segi isu Wi-Fi booster ataupun Wi-Fi cracker, sedangkan kerana kadang-kala ianya timbul apabila terlampau banyak orang menggunakan pada sesuatu masa yang sama. Kerana di pihak SKMM sebenarnya kita telah menjalankan pelbagai aktiviti, bukan sahaja sebagai free Wi-Fi, tapi pelbagai pusat internet juga telah kita sediakan, dan di situ ada juga yang telah disalahgunakan dan kita telah mengambil tindakan. Untuk maklumat Yang Berhormat. Terima kasih. Yang Berhormat. Terima kasih Ini Ketua. Berkait dengan isu curi talian Wi-Fi ini, domestik ataupun persendirian, mutakhir ini mula menjadi satu isu yang telah diperkatakan oleh pengguna-pengguna Wi-Fi, kerana di sana ada alat ataupun gadget yang bukan sekadar untuk mengesan signal semata-mata, tetapi saya lihat dia boleh sampai ke peringkat untuk melakukan decryption password itu sendiri. Jadi pemerhatian ini dibuatnya kalau dalam online forum di laman-laman tertentu, mereka secara terbuka untuk buat tawar-menawar dalam membeli gadget ini. Antaranya USB Wi-Fi adapter yang telah dibeli ataupun diorder daripada China. Jadi persoalan saya, adakah dalam hal ini kementerian mempunyai satu spesifik pelan tindakan untuk mengetatkan protokol keselamatan pengguna dalam penggunaan Wi-Fi ini, dan setakat ini sejauh manakah kementerian telah berjaya mengesan wujudnya sindiket-sindiket yang tertentu yang menjual gadget-gadget ini di pasaran gelap, dan kalau boleh namakan sindiket itu untuk menjadikan rakyat ataupun pengguna lebih berhati-hati. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Temeloh. Untuk makluman ahli Yang Berhormat Temeloh, sebenarnya pihak kementerian melalui SKMM kita telah mengeluarkan satu nota nasihat di mana kita telah menjelaskan bahawa di bawah Seksyen 239 Akta, sesiapa yang menggunakan peranti yang bukan standard akan dikenakan penalti tidak melebihi RM100,000, dan juga di bawah Seksyen 232 Akta Komunikasi yang sama. Jadi seperti yang saya telah maklumkan pada awalannya, pihak kementerian melalui aktiviti pemantauan pasaran, market surveillance, kita biasanya bergerak bersama-sama dengan pihak syurim, dan pada masa yang sama kita sering mengadakan satu taklimat. Jadi sekiranya masih terdapat mana-mana pihak yang masih menjual, kita nasihatkan mereka juga boleh berhubung dengan pihak kementerian melalui consumer forum, kerana kita difahamkan juga harga yang dijual di pasaran adalah sekitar 260, dan seperti yang saya maklumkan, setiap devices yang dijual tanpa cop syurim itu adalah tidak dibenarkan. Terima kasih. Sejemput Yang Berhormat Tuan R.C. Barasa. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya adalah soalan nombor 8. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Sri Yang Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih Yang Amat Subang. Untuk makluman Yang Amat dan Dewan Yang Mulia ini, Akta Perhubungan Perusahaan 1967 merupakan satu akta yang bermatlamat untuk mewujudkan dan mengekalkan suasana perhubungan perusahaan yang harmoni di antara pihak pekerja, majikan dan kesatuan sekerja.
Peruntukan-peruntukan yang terkandung di dalam akta ini tertumpu pada proses penyelesaian pertikaian melalui perundingan terus di antara pihak majikan, kesatuan sekerja, majikan dengan pekerja dan kesatuan sekerja, pekerja, atau melalui proses runding damai oleh Jabatan Perhubungan Perusahaan. Akta ini meletakkan bahawa proses penyelesaian pertikaian melalui kaedah arbitrasi oleh Mahkamah Perusahaan hanya merupakan jalan terakhir harapan Kementerian kita, Datuk Seri Yang sekiranya pertikaian berkenaan masih menemui jalan buntu. Untuk makluman Yang Berhormat Subang, Kementerian Sumber Manusia sedang dalam proses akhir untuk menyemak cadangan meminda Akta Perubahan Perusahaan 1967, Akta 177. Pindahan ini adalah berdasarkan input yang diperolehi melalui 26 pertemuan di peringkat akar umbi melalui roadshow yang telah dijalankan di seluruh negara pada tahun 2012. Berdasarkan input-input yang telah diperolehi pada 8 November 2012 dan 11 Disember 2012, Jabatan telah mengadakan perbincangan lanjut dengan stakeholder yang terdiri daripada wakil-wakil kesatuan sekerja, persatuan-persatuan majikan dan pekerja termasuk MEF dan MTUC, maknanya kesatuan pekerja ini. Berdasarkan perbincangan tersebut, majoriti telah bersetuju untuk mengekalkan peruntukan sedia ada di bawah Seksyen 20 dengan mencadangkan untuk melakukan beberapa penambahbaikan. Oleh itu, melalui pindahan kali ini, pandangan semua pihak akan digabungkan untuk menghasilkan peruntukan yang terbaik bagi memenuhi kehendak majoriti stakeholder dan kepentingan majikan dan juga pekerja. Terima kasih. Yang Berhormat Subang. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan itu. Tuan Speaker, dalam hal ini saya rasa kita perlu bezakan kes-kes pertikaian di antara kesatuan sekerja dan majikan dan juga pekerja individu yang dibuang atau ditamatkan pekerjaan mereka. Soalan saya ialah tumpukan pada itu, kategori yang kedua. Di dalam kes-kes pertikaian di antara kesatuan sekerja dan majikan, mungkin ada alasan kita rujuk kepada perundingan atau satu proses pendamaian. Dan lepas itu kalau tidak selesai, kita rujuk ke mahkamah. Kategori itu saya rasa beberapa negara lain pun ada amalan yang sama. Tetapi pada kes-kes di mana pekerja dibuang kerja, ditamatkan kerja, bagi saya lah, dan ini pendirian MTUC beberapa tahun yang telah mendesak pindahan kepada undang, tidak ada alasan kenapa kes-kes itu tidak boleh dibawa terus ke mahkamah. Saya bagi contoh ya, kereta saya dilanggar di jalan raya, saya boleh bawa kes ke mahkamah terus ya. Suami nak ceraikan isteri, tak perlu minta kebenaran daripada mana-mana pihak, pergi terus ke mahkamah ya. Semua dalam kes kategori lain kita ada hak pergi terus ke mahkamah. Kenapa dalam kes di mana seorang pekerja diberhentikan, ditamatkan pekerjaan dia, kenapa dalam kes kategori itu kita masih lagi memaksa pekerja itu pergi ke kementerian minta macam kelulusan sebagai macam dengan macam apa ni, like a beggar lah, dengan izin dia minta kelulusan untuk pergi ke mahkamah. So itu yang tak masuk akal ya. Dan proses itu Tuan Speaker telah mengakibatkan banyak kelambatan dalam kes. Kita ada peraturan baru di mana kita hadkan pampasan mereka kepada 24 bulan. Pada masa yang sama kita lambatkan proses ini. Jadi saya minta Timbalan Menteri, isu ini sangat penting pada pekerja-pekerja. Ribuan dibuang kerja. Tapi kita mesti bagi peluang pada mereka, bagi hak pada mereka pergi terus kepada Mahkamah Perindustrian, bawa aduan di sana dan dibicarakan di sana tanpa dilanggarkan lagi ya. So saya minta ini ditimbang semula lah ya. Dan pandangan MTUC, kita ada timbalan Presiden MTUC di sini, minta itu dipertimbangkan ya. Terima kasih ya. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Subang di atas prihatinan kes di Mahkamah Perusahaan tentang pekerja-pekerja khususnya yang dibuang kerja. Sebenarnya saya ada maklumat Datuk Seri, oleh kerana masa tidak mengizinkan, cuma saya nak beritahu pada Dewan Yang Mulia ini, kita nak ambil kes dalam masa 2013 yang dikalikan oleh kementerian. Semua kes 2013 ialah 5,493 kes.
kes yang selesai secara perundingan damai. Bagi kita Datuk Seri, saya berharap kalau boleh pekerja dengan majikan ini dia cukup harmoni. Sebab ini peranan kita, peranan pemimpin, peranan ahli parlimen termasuk pemanggang. Kalau boleh jangan ambil isu pekerja ni, kita spin isu supaya timbul masalah pada kementerian dan sebagainya. Kita galakkan kalau kita bimbing pekerja ni supaya mereka cari jalan yang terbaik, perundingan dengan majikan. 2,478 kes diselesaikan secara runding damai. Ini cukup baik apa Datuk Seri yang tu. 45% kes rujuk mahkamah 2,478. Maaf, kes dirujuk kepada menteri pun ada. Mana masuk dengan sumbang mungkin bawa kementerian dirujuk kepada menteri. Kes yang rujuk pada mahkamah 1,562, 64 kes kita bawa. Yang rujuk menteri 866 sahaja yang merujuk pada kementerian. Maknanya sebahagian besar kita rujuk pada mahkamah. Saya lebih berminat, kita lebih berminat Datuk Seri yang tu, kalau boleh kes-kes yang agak kecil ni dapat diselesaikan bersama runding damai antara pekerja dan majikan. Terima kasih. Ya, setakat itulah pertanyaan jawab lisan untuk pagi ini. Rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama Yang Berhormat Menteri Keuangan.